Okey, sekarang kita teruskan dengan struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam bentuk algoritma, pseudocode dan carta alih. Okey, ini merupakan sistem kawalan pilihan. Untuk sistem kawalan pilihan, ini contoh untuk pseudocode, algoritma dan carta alih. Untuk algoritma bagi sistem kawalan pilihan dan sistem kawalan ulangan, dia jenis sama je. Okey, dia macam kita buat karangan macam biasa. Contoh dia macam ni. Jonis mengajar Alia proses untuk meminjam buku. Alia perlu masuk melalui pintu hadapan perpustakaan dan mencari buku yang dikehendaki. Apabila telah menjumpai buku tersebut, Alia perlu membawa buku berkenaan ke kaunter untuk dipinjam sebelum keluar dari perpustakaan. Maksudnya, kalau dia tak jumpa buku yang dikehendaki, dia boleh je keluar dari perpustakaan. Okey, ini merupakan tata cara membuat pinjaman buku. Yang pertama, masuk melalui pintu hadapan perpustakaan. Yang kedua, cari buku dengan berpandukan kategori. Yang ketiga, bawa buku ke kaunter pinjaman. Yang keempat, serahkan buku dan kad perpustakaan di kaunter pinjaman. Yang kelima, semak tarikh pemulangan yang tercatat pada kod perpustakaan. Dan yang terakhir, keluar dari perpustakaan dengan membawa buku yang dipinjam. Okey, untuk tulis algoritma, untuk kita kesan sama ada dia ni algoritma ke, pseudocode ke ataupun carta alih. Okey, nampak tak perbezaan kat sini? Kalau algoritma ni dia bentuk macam karangan biasa, kita tulis je macam biasa. Untuk pseudocode, yang macam ni, kita kena letakkan perkataan mula. Lepas tu dan diakhiri dengan tamat. Manakala untuk carta alih, dia ada dalam bentuk grafik. Okey, untuk pseudocode ini, kita mula-mula kita kena tulis kenyataan mula. Okey, lepas tu, okey, kita baca input dia. Input dia ada kat sini kan. Okey, kita masukkan je. Okey, masuk ke dalam perpustakaan. Lepas tu kita buat apa? Cari buku yang dikehendaki. Okey, jika buku dijumpai, maka pergi ke kaunter untuk dipinjam. Okey, lepas tu, yang ini merupakan proses arahan input. Tamat jika. Okey, lepas tu, struktur kawalan jika hanya akan melaksanakan sesuatu pernyataan jika didapati benar. Maksudnya sekiranya dia jumpai buku tersebut. Okey, ini untuk sistem kawalan pilihan. Untuk sistem kawalan pilihan, pseudocode dia kena tulis jika selepas perkataan tamat. Okey, papar output. Output dia jika. Okey, tamat jika. Lepas tu, keluar dari perpustakaan. Okey, lepas tu, tulis kenyataan tamat. Okey, jadinya, kita wajib tulis mula dan diakhiri dengan tamat. Dan jangan lupa tulis perkataan jika untuk sistem kawalan pilihan bagi pseudocode. Okey, untuk carta alih pula, ini merupakan carta alih untuk sistem kawalan pilihan. Tengok ni, dia mula masuk ke perpustakaan. Cari buku. Okey, jumpa buku yang dikehendaki. Kalau ya, pinjam buku di kaunter pinjaman. Kalau tidak, boleh je keluar dari perpustakaan dan tamat. Ini merupakan contoh untuk sistem kawalan pilihan. Maksudnya, dia kalau tak jumpa pun tak apa. Kalau jumpa, okey. Macam tu. Faham tak? Okey. Sekarang, kita teruskan dengan sistem kawalan ulangan. Ini merupakan algoritma
bagi sistem kawalan ulangan. Ini pula pseudocode untuk sistem kawalan ulangan dan ini pula serta alir bagi sistem kawalan ulangan. Okey, kita baca dulu. Ni. Jonis dan rakan-rakan mempunyai latihan sukan di padang sekolah. Mereka perlu beratur di trek larian. Cikgu mengarahkan mereka agar membuat larian sebanyak 3 pusingan untuk memanaskan badan. Okey, faham tak ayat ni? Jadinya kalau dia tak habiskan pusingan, dia kena ulang lah kan? Ulang bagi cukup 3 kali. Okey. Ni, algoritma ni macam tadi jugalah. Macam tadi, sistem kawalan pilihan tadi. Dia macam bentuk ayat biasa je. Okey, untuk pseudocode kita mudahkan. Maksudnya kita mudahkan untuk masukkan dalam komputer. Ayat komputer lah. Okey. Okey. Sama juga dengan sistem kawalan pilihan tadi. Kita mulakan dengan perkataan mula. Lepas tu, ayat ini tadi apa? Beratur di trek larian. Lepas tu, cikgu dia mengarahkan mereka agar membuat larian sebanyak 3 kali. Berlari perlahan mengelilingi trek. Maafkan saya. Lepas tu, selagi belum cukup 3 pusingan, teruskan larian. Maksudnya, cikgu tadi mengarahkan mereka untuk membuat larian sebanyak 3 kali pusingan. Okey, selagi tak cukup 3 pusingan, teruskan larian. Okey, tamat selagi. Tamat. Maksudnya kat sini untuk sistem kawalan ulangan, keyword yang penting untuk ditulis dalam pseudocode ialah bermula dengan mula dan diakhiri dengan tamat. Tetapi selepas tamat ini kita kena letakkan selagi sebab dia sistem kawalan ulangan. Selagi tak cukup 3 pusingan, selagi tu dia kena lari, teruskan lari. Faham tak? Okey, kita mudahkan je daripada ayat algoritma ini. Okey. Ni pula carta alir bagi sistem kawalan ulangan. Okey. Kita tengok dulu dekat tepi ni. Okey, untuk simbol ni, ini merupakan terminal mula atau tamat. Tengok ni. Ni terminal mula ataupun tamat. Okey, untuk simbol ni pula, ini input ataupun output. Okey. Ni input. Okey, input dan output lah. Lepas tu, yang ni proses. Yang ke seterusnya, bentuk diamond ni adalah syarat. Dan arrow ni merupakan aliran aktiviti. Okey, untuk terminal mula atau tamat ni, kita permulaan atau penamat suatu carta alir. Maksudnya dia mula dan akhir sesuatu carta alir. Untuk input atau output pula, dia membaca input atau output. Memaparkan output. Kita masukkan input dan output. Lepas tu proses, arahan untuk memproses input ni. Macam ni. Okey. Yang bentuk diamond ni pula menguji syarat. Maksudnya, okey, kalau ya, macam ni ke atas. Kalau tidak, ke bawah. Okey. Arrow ni pula ni merupakan aliran aktiviti. Tengok ni. Dia yang menunjukkan proses aliran sesuatu aktiviti dalam carta alir ni. Okey, tengok ni. Mula tulis mula. Lepas tu, beratur di trek larian. Berlari perlahan mengelilingi trek. Okey, kalau ke bawah. Lepas tu dia tanya, belum cukup 3 pusingan? Kalau belum, dia buat apa? Ya. Okey, kena teruskan lagi larian. Okey, larian yang pertama, teruskan. Cukup ke tak lagi? Belum. Okey, ya. Teruskan lagi. Larian yang kedua, cukup belum? 3 pusingan? Belum. Teruskan lagi. Okey, dah cukup ke 3 larian? 3 pusingan? Dah. Okey, jawapannya tidaklah kan? Sebab belum. Jadi tidak, sebab dah sudah lari 3 pusingan. Jadi kita boleh tamat.
Okey, jadinya ini merupakan contoh arahan yang boleh kita gunakan untuk sistem kawalan ulangan dan sistem kawalan pilihan. Okey, sekian saja daripada cikgu. Okey, sekiranya kamu tidak faham ataupun mahu menanyakan sesuatu soalan, kamu boleh tanya cikgu semasa Google Meet kita selepas ini. Dan sekarang cikgu nak kamu siapkan latihan left worksheet yang cikgu sediakan. Okey, sekian saja daripada cikgu. Terima kasih.